Oke, selamat pagi pelajar. Jadi hari ini kita tengok buku test soalan buku test muka surat 145. Practice kendiri 5.13. Jadi kita tengok soalan satu Jadi soalan satu jadual diberi. Lepas tu gambar aja dilukis. Jadi untuk cima masa, jadi cikgu sudah lukis titik ini abaikan, ini abaikan K di sini sebab tadi saya nampak soalan K dia sebenarnya lebih tinggi daripada M jadi saya lukis atas sikit lah. Jadi kita ikut ini abaikan titik ini. Jadi kita tengok soalan 1A. Lengkapkan raja 1 dengan melukis satu graf tak terarah. Maksudnya tak perlu letak anak panah, jadi tak terarah dan pemberat ini jarak dia. Maksudnya kamu kena letak pemberat dulu. Jadi kita semak semua titik ada atau tidak. Semua titik ada atau tidak. KS ada, M ada, K ada, S ada, T ada, CJ ada. Maksudnya semua titik sudah ada. Jadi jadual ini kita boleh abaikan. Jadi kita tengok jadual ini untuk letak pemberat dia. Jadi KS bagi M KS bagi M. Maksudnya ada garis ini lah. Pemberat dia 8. Jadi maksudnya dalam soalan ini kamu sambung saya pakai pen merah. Pen hitam maksudnya daripada soalan pen merah maksudnya jawapan. Jadi maksudnya kamu terus sambung garis KS ke M 8. Boleh? Lepas soalan dia K ke M. K ke M di antara mereka pemberat ialah 8.4. Jadi kamu terus sambung KM pemberat dia ialah 8.4. Tulis macam ini. Seterusnya KT ini ada garis sudah. Jadi KT maksudnya 5.2. Jadi kamu tak perlu lukis, kamu hanya letak 5.2 sudah cukup Lepas itu S kepada T S kepada T ini garis ini sudah ada garis sudah dan 5.9. Jadi kamu letak 5.9. Ada lagi S kepada M ini garis ini 3.5. Sebenarnya soalan dia sangat senang 3.5. Lepas itu K kepada KS, mana K S kepada KS ini 11. Jadi kamu letak 11. Sudah cukup. CJ kepada S ini garis ini 4.9. Jadi letak saja. Lepas itu CJ kepada KS ini 15. Maksudnya kamu kena garis ini saya lupa letak titik hitam ini. Berapa tadi? 15. Jadi kamu letak 15. Dan terakhir CJ kepada T CJ kepada T ini ialah 10. Jadi kamu sambung. Ini maksudnya ini ialah 10. 4.9 boleh tulis sini sikit lah. Supaya tidak keliru saya potong. Saya tulis sini 4.9. Supaya tidak keliru Jadi soal lengkap gambar aja ini Jadi seterusnya kita pergi ke soalan B soalan B. Soalan B lukis bukan kira. Lukis satu pokok pemberat minimum. Kata kunci pemberat minimum. Ini kata kunci maksudnya pemberat yang paling kurang jarak. Maksudnya jarak yang paling kurang dan kadang setiap tempat hanya dilalui satu garis saja. Maksudnya garis hanya boleh melalui satu garis saja. C berapa jarak minimum pokok yang anda lukis? Jadi maksudnya dia B dengan C dia hubungkan Maksudnya kalau B kamu buat salah, C pun akan salah. Jadi B dan C kita boleh buat sekaligus Jadi kita boleh bermula. Kamu boleh mula mana-mana titik dulu pun boleh. Kalau ada yang pelajar dia mungkin mula dengan titik M, boleh juga, tak kisah, tak jadi masalah. Tapi cikgu saya bermula dengan KS Kalau kamu perhatikan KS di sini dia ada 3 garis, betul? Jadi dia cakap dia nak paling minimum, pemberat yang paling minimum. Jadi ada 8, 11, 15. Memang cikgu pilih 8, betul? 8 sebab dia paling kurang 8 pergi ke M. Jadi apabila dia sampai ke M, kamu perhatikan ingat setiap titik hanya satu garis saja, lalu satu garis saja, tidak boleh ulang Jadi pergi ke N, dia ada 2 jarak lagi.
Dua aja lagi. Satu lagi 8,4, 3,5. Jadi sangat jelas memang cikgu akan pilih 3,5 pergi ke S di sini. Lepas S di sini pun ada dua arah. Satu ialah 5,9, satu ialah 4,9. Memang pilih 4,9 betul, lebih baik. Lepas tu apabila sampai CJ, jadi CJ hanya tinggal satu arah saja. 15 tidak boleh. Sebab kenapa? Kalau CJ pilih 15, balik lagi ke KS. Maksudnya KS dia akan lalu 2 kali. Tapi soalan cakap hanya lalu 1 kali saja. Boleh faham? Jadi maksudnya 15 memang tidak boleh. Jadi tinggal satu arah saja, itu 10 sampai ke T. Sama juga apabila sampai T ada dua arah, 5,9, 5,2. Tapi 5,9 memang tidak boleh pilih sebab dia akan balik ke S lagi. Jadi melalui 2 kali tidak boleh. Satu arah saja. 5,2 pergi ke K. Jadi sudah lengkap. Maksudnya pakai cara ini. Okey. Bagi saya lah ialah cara yang paling minimum. Kamu boleh cuba cara lain. Contoh kalau kamu pilih, contoh kalau kamu bermula dengan M, kamu boleh lalu tengok adakah dia cara ialah paling minimum atau tidak. Okey. Jadi soalan cakap kena lukis. Jadi cikgu lukis. Okey, bermula dengan KS. Pergi ke M dulu. Lapang. Lepas M itu pergi ke S. 3,5. Okey, lepas itu pergi ke CJ lagi. Okey, 4,9. Lepas itu pergi ke T lagi. 10. Lepas itu pergi ke K lagi. Okey. 5,2. Okey, jadi ini jawapan dia. Okey, ini jawapan pemberat yang paling minimum. Jadi kamu boleh jawab soalan C. Jadi kamu tambah semuanya. 8 tambah 3,5 tambah 4,9 tambah 10 tambah 5,2. Jadi jawapan, okey, boleh tekan kalkulator. Okey, jawapan ini soalan ini sangat senang. Jadi 3,5 campur 4,9 campur 10 campur 5,2. Okey, jadi jawapan dalam tempat perpuluhan iaitu 3/16. Unit dia km, jadi letak km. Boleh faham? Ini ya soalan C. Okey, jadi pelajar kalau kamu nak pilih cara lain pun boleh, kamu boleh cuba. Contoh, mungkin ada pelajar mula dengan CJ iaitu 4,9 contoh. Jadi memang 3 jawab memang pilih inilah 4,9. Ini contoh saja. Jadi kalau sampai S, dia tinggal 3 arah saja. Dia tinggal 3 arah saja. Memang pilih yang paling minimum, betul. Jadi pergi ke 3,5. Okey. Sampai M ada 2 arah. Okey, lepas itu pergi ke 8. Tambah 8. Pergi ke KS. Betul? KS pergi ke S tidak boleh lagi sebab S tadi soal lalu 1 kali. Pergi ke CJ tak boleh lagi sebab CJ pun ada 1 kali. Jadi maksudnya cara ini tidak boleh pakai. Jadi disqualify. Contoh macam inilah. Jadi pelajar boleh cuba arah lain. Tengok sama ada jawapan dia lagi kecil daripada ini atau tidak. Kalau ada boleh beritahu cikgu. Okey. Jadi ini ialah soalan 1. Okey. Okey, jadi kita sambung soalan 2. Satu jadual yang diberi, okey, ada 4 jenis makanan dengan nama pelajar. Dia ada berapa nama pelajar belum tahu lagi, tapi memang ada nama pelajar yang berulang sama. Contoh, okey, Mervin berulang sama. Okey, ada lagi Wong, betul? Okey, ada apa lagi? Siapa lagi ya? Wong, Julia, ada nampak dia ada nama yang berulang sama. Jadi ada berapa orang belum tahu lagi. Lukis satu graf berbilang tepi. Dia kata kunci berbilang tepi berdasarkan jadual di atas. Jadi apa maksudnya berbilang tepi? Okey, saya harap kamu masih ingat. Kalau satu titik pergi ke satu titik, okey, ini kita namakan sebagai tepi. Okey, tapi kalau satu titik pergi ke satu titik, dia lebih daripada satu garis. Biasanya kita kena lukis macam inilah. Kalau dia lebih satu garis, jadi ini kita namakan sebagai
berbilang tepi. Boleh faham? Kenapa berbilang tepi akan ujung? Contoh sebab ada nama pelajar yang sama tapi mereka memilih makanan, mempunyai memilih makanan, ada dua jenis. Sebab itu dia ujuk berbilang tepi. Jadi macam mana lukis? Kalau cikgu lukis pelajar nama yang sama, makanan dia cikgu letak lebih dekat sikit sebab ada 4 jenis makanan, jadi kita letak 4 pucuk dulu. Ini sebagai pucuk sebab lebih senang dan dia tidak ada nama makanan yang berulang. Jadi ini kita makanan dipilih sebagai pucuk lebih senang sebab ada pelajar keliru. Cikgu macam mana saya nak pilih pucuk dengan tepi. Kalau dia tidak berulang, nama dia tidak berulang, jadi itu menjadi pucuk lebih sesuai. Pada masa manakala nama kalau dia ada berulang, jadi itu dipilih sebagai tepi lebih baik. Jadi 4 pucuk, cikgu letak macam ini 4 pucuk makanan. Ini sebagai makanan. Ada yang pelajar mungkin ada masalah, cikgu macam mana saya nak tahu letak nasi ayam di mana, nasi lemak di mana, mie goreng di mana, dengan nasi goreng di mana. Kalau cikgu lukis biasanya kalau nama pelajar yang sama memilih makanan yang berlainan, biasanya dua makanan ini kita letak lebih dekat sikit. Contoh tepi dia. Boleh? Contoh cikgu sini letak nasi ayam. Boleh nampak? Dan sini cikgu letak nasi lemak. Ataupun atas bawah pun boleh. Nasi ayam di sini, nasi lemak di sini. Jangan letak bertentangan. Kalau letak bertentangan nanti garis berbilang kamu susah nak lukis. Boleh juga tapi susah nak lukis. Biasanya kita berbilang tepi letak paling luar, lebih senang kita lukis. Jadi kita boleh lukis berbilang tepi yang pertama. Lukis mewing. Betul? Sebab dia pilih nasi ayam dan nasi lemak. Lebih senang kita lukis. Jadi kita boleh terus potong nama dia untuk senang kita lukis. Lepas tu kita tengok rush ada nama yang berulang. Ada satu nasi ayam, satu mie goreng. Jadi maksudnya dua makanan ini kamu boleh letak lekat bersama. Sini sudah letak nasi lemak, jadi satu pilihan lagi lah mie goreng di sini lah, letak di bawah. Boleh? Lepas tu berbilang tepi yang seterusnya kita boleh terus lukis. Ini ialah ruas. Jadi sudah, jadi kita potong. Ada lagi, jadi sudah nasi ayam, nasi lemak, mie goreng. Jadi yang tertinggal terakhir di sini adalah apa? Nasi goreng. Sebab pilihan yang terakhir sudah tak ada pilihan lain sudah. Nasi goreng. Kita tengok Helen. Helen ada nama yang berulang? Tak ada. Helen ialah ada nama yang berulang? Ada. Helen dengan mie goreng. Helen dengan mie goreng. Jadi sambung Helen dengan mie goreng. Sini. Nasi ayam dengan mie goreng. Sini nasi ayam dengan nasi goreng. Sorry nasi ayam dan nasi goreng cikgu tengok salah. Jadi kamu boleh sambung Helen. Boleh? Berbilang tepi juga. Jadi Wong. Wong ada nama yang berulang. Nasi ayam dengan mie goreng. Nasi ayam dengan mie goreng. Maksudnya sini lah. Nasi ayam dengan mie goreng sama dengan luas. Jadi Wong kamu boleh tulis sini. Wong. Sudah? Ain. Ain ialah nasi ayam dengan nasi lemak. Nasi ayam dengan nasi lemak. Maksudnya sini lah. Betul? Nasi ayam dengan nasi lemak. Betul Ini ain. Tulis macam ini Lepas tu ini suasiat. Nulu ada nama yang berulang. Ada nasi lemak dengan nasi goreng. Betul? Nasi lemak dan nasi goreng. Maksudnya sini Berbilang tepi. Nulu. Atika nasi lemak dengan mie goreng. Nasi lemak dengan mie goreng. Sini boleh sambung. Ini ialah Atika. Masa kamu lukis, kamu boleh lukis besar sikit lah.
Atika potong. Okey. Okey, pupa ialah nasi lemak dengan nasi goreng. Sama dengan dulu. Nasi lemak. Okey, nasi lemak dengan nasi goreng. Jadi tulis Okey. Julia, nasi goreng dengan mie goreng. Sini ya, Julia. Nasi goreng dengan mie goreng. Sini. Okey. Lepas itu Faruk, nasi goreng dengan mie goreng. Nasi goreng dengan mie goreng sama dengan Zulia. Okey. Jadi Faruk. Tinggal yang terakhir ada. Pupa tadi sudah. Jadi ini soal lengkap akan belajar. Okey, boleh? Jadi sudah lengkap. Tapi kalau kamu letak contoh nasi lemak di sini, jadi kamu lukis dua kali supaya pun tak jadi masalah lah. Okey. Sebab kita hanya lukis macam ini supaya dia tengok lebih cantik. Tapi kalau contoh nasi ayam, lepas itu nasi lemak di sini menyebabkan sini ada dua garis, sini satu garis, betul? Pun boleh, sebenarnya pun boleh ya. Okey, tidak salah. Jika dia cakap itu salah, betul juga. Okey. Ini soalan A ya. Okey. B. Hanya kalau kamu nasi lemak letak sini, nasi goreng di sini menyebabkan gambar aja dia kurang cantik lah, tapi masih betul. Okey, tak jadi masalah. Sebab dia tidak, soalan ini dia tidak cakap nasi ayam kamu mesti di sini. Okey, nasi goreng di sini. Tidak, dia tidak cakap macam ini. Okey, maksudnya kamu lukis asalkan ada betul memang ada markah. Okey. B. Antara jenis makanan dengan nama murid kumpulan manakah yang anda pilih untuk sebagai pucuk? Sudah tahulah. Apa yang kamu pilih sebagai pucuk ialah makanan. Jawapan ialah kamu tulis makanan. Okey, dipilih sebagai pucuk. Kenapa? Sebab soalan cakap beri justifikasi kamu. Kenapa? Sebab tidak bersilang. Okey, sebab makanan. Sebab pilihan makanan tidak berulang. Kamu cakap tidak berulang. Okey, macam ini tulis. Boleh faham? C. Apakah kaitan antara jumlah darjah bagi graf yang anda lukis dengan jumlah keseluruhan? Jadi masih ingat rumus darjah. Okey, rumus darjah sama dengan tua tarat dengan tepi, betul? Bilangan tepi. Okey, jadi tua tarat, jadi kamu boleh kira ada berapa bilangan tepi ya? Okey, bilangan tepi maksudnya titik yang garis yang berhubung dengan satu titik itu. Itu maksudnya bilangan tepi ya dia. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 tepi. Ini pun ada soal 10 dan ini pun 5 tepi, 15. Ini berapa? 15, 20. Jadi maksudnya 2 tarat 20. Jadi jawapan ialah 40. Okey. Maksudnya bilangan jawapan darjah dia ialah 40. Tapi soalan ini ya, dia bukan suruh kamu cari darjah. Dia cakap macam mana kamu hubung kaitkan darjah, maksudnya 40 ini darjah, okey, hubung kaitkan dengan anda yang graf yang kamu lukis dengan jumlah keseluruhan pilihan makanan ini. Okey, macam mana hubung kaitkan? Jadi kalau kamu perhatikan makanan 4 jenis, betul? Tak jadi masalah. Jadi murid tadi itu kita cakap belum tahu lagi bilangan dia, betul? Jadi kita tengok berapa bilangan murid dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kamu perhatikan, kalau saya pilihan makanan tarat dengan bilangan murid iaitu 10 orang, kamu dapati bahwa jawapan dia pun sama dengan 40, betul? Maksudnya kamu jawapan tulis. Okey, saya pakai pen hitam maksudnya jawapan. Merah maksudnya untuk kefahaman kamu kenapa macam mana hubung kaitkan dengan makanan dengan bilangan pelajar. Jadi jumlah darjah sama dengan bilangan makanan tarat dengan bilangan murid. Okey, ataupun bilangan pelajar. Okey, jadi kamu boleh semak bilangan makanan 4 tarat dengan bilangan pelajar. Kamu sudah kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang ni jawapan ialah 40. Okey. Maksudnya jawapan sebenarnya mereka adalah sama. Tapi ini tak perlu rumus. Ini ialah kamu predict sendiri ya. Okey. Maksudnya jawapan yang dia nak ialah ini ya. Ini yang dia nak.
Oke, termasuk ini kamu tak perlu tulis lah. Ini hanya untuk semakan saja. Sama ada jawaban dia sama dengan jawaban rumus saja itu. Boleh faham? Oke, D. Antara grafik bentuk jadual dengan graf yang mana akan jelas menunjukkan berkaitan antara jenis makanan dengan murid. Maksudnya antara jadual dengan graf yang kamu lukis ini, mana satu lebih jelas? Kamu rasa lebih jelas, lebih senang kamu faham. Jawapan memang sangat senang, okey? Ialah graf lebih sesuai kan? Lebih jelas kamu boleh nampak. Hubungkan murid dengan makanan, betul? Lebih senang. Jadi kita sambung soalan 3. Okey, soalan 3 ini dia ialah ikut creativity kamu. Okey, jadi kamu boleh cuba buat. Okey, kalau kamu nak. Jadi lukis serta organisasi kelas mengikut creativity kamu. Maksudnya kamu mesti ada serai nama lah. Okey, kelas kamu. Lepas tu kamu boleh pilih satu topik lah. Contoh boleh pilih makanan. Okey, lepas tu lukis macam ini. Contoh Ari, okey, dia suka makan makanan apa macam itu. Ataupun kamu boleh pilih contoh jenama handphone kalau kamu nak. Okey, jenama handphone mungkin ada Oppo, Vivo, iPhone, betul? Okey, Huawei. Pilih mana topik yang kamu nak, makanan ke, jenama handphone ke, ataupun apa? Baju jenama baju yang disukai ke. Mana topik pun boleh. Jadi kamu boleh lukislah satu rangkaian okey, gambar aja ini. Okey. B. Adakah jenis graf yang Anda gunakan? Jadi graf masih ingat ada dua jenis graf, betul? Graf terarah dengan graf yang tak terarah. Graf tak terarah macam graf macam inilah, tidak ada arah punya. Kalau graf yang terarah maksudnya dia ada arah. Okey, dia ada arah pergi kiri kanan. Okey, tengok ada contoh. Ini ya. Ini ya jenis graf yang terarah, ada anak panah. Okey. Jadi kalau macam ini, okey. Kalau kamu pilih satu topik makanan ke, contoh jenama baju ke, memang satu graf paling sesuai memang graf tak terarah, lebih sesuai sebab dia panggil berbilang tepi. Sebab mungkin ada pelajar dia ada 2 handphone, mungkin ada pelajar dia ada 3 handphone, mungkin dia ada Oppo, Huawei, contohlah iPhone. Jadi kamu mesti lukislah berbilang tepi itu. Jenama baju pun sama, kalau ada Nike ke, betul, Puma ke, mungkin dia ada 2, dia suka 2 jenama. Nike, Puma, jadi berbilang tepi. Sebab kalau melibatkan terlalu panjang berbilang tepi jadi memang graf yang tak terarah, mungkin lebih sesuai sikit lah. Dan pemberat tak perlu okey, pemberat tak perlu. Okey, lepas itu adakah cetak organisasi suatu rangkaian? Memang okey, satu rangkaian kan. Okey, jawapan. Ini jawapan yang graf tak terarah. Okey, ini jawapan tak terarah, saya tak tulis saya cakap, kamu sendiri tahulah. Graf tak terarah, jadi adakah cetak organisasi suatu rangkaian? Ya, memang betul satu rangkaian. Berikan justifikasi kamu memang sebab mereka mempunyai perbilangan tepi yang banyak. Boleh faham? Okey, mempunyai perbilangan tepi yang banyak dan tepi-tepi yang kamu lukis itu dia menghubungkan tepi-tepi ini yang kamu lukis itu dia menghubungkan pelajar itu, maksudnya seseorang individu dengan kehendak dia. Okey, jadi ini jawapan beri justifikasi kamu okey. Jadi sampai sini saja untuk latihan praktis kendiri 5.1D. Jadi kita sambung PDPR seterusnya. Okay, thank you class.